Assalamualaikum semua, apa khabar? Dalam video ini kita akan belajar Sains tahun 4 Unit 6 Bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kehidupan kita ni ada macam-macam jenis bunyi. Ada bunyi manusia bercakap, ada bunyi kucing, ada bunyi hon kereta, ada bunyi ketukan pintu. Jadi persoalannya sekarang ni, dari mana datangnya bunyi ni? Macam mana ia terhasil? Jadi kita pergi kepada topik kita yang pertama, iaitu getaran dan bunyi. Setiap bunyi ni dia terhasil daripada bergetarnya sesuatu benda ataupun sesuatu objek. Yang pertama, tiupan. Apabila kita meniup, udara di dalam mulut kita akan bergetar. Jadi terhasillah bunyi daripada tiupan itu. Yang kedua, ketukan. Apabila tong diketuk, permukaan tong akan bergetar. Jadi bunyi akan terhasil daripada ketukan itu. Yang ketiga, tepukan. Apabila dua tapak tangan bertemu, permukaan tapak tangan akan bergetar, maka terhasillah bunyi daripada tepukan itu. Yang keempat ialah petikan atau gesekan. Apabila tali gitar dipetik, tali gitar akan bergetar. Jadi daripada getaran itulah terhasilnya bunyi. Petikan adalah untuk gitar, manakala gesekan adalah untuk biola. Okey, sekarang kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu bunyi bergerak. Berbeza daripada cahaya, yang mana kita tahu cahaya ni dia bergerak dalam keadaan lurus daripada sumber cahaya. Tetapi bunyi dia bergerak ke semua tempat. Jadi walaupun kita berada di belakang sumber bunyi, kita boleh mendengar bunyi itu. Topik yang ketiga ialah bunyi boleh dipantulkan. Sifat ini sama seperti cahaya, yang mana cahaya juga boleh dipantulkan, bunyi juga boleh dipantulkan. Apabila bunyi terkena pada sesuatu permukaan yang keras, maka bunyi tersebut akan dipantulkan semula. Sekarang kita pergi kepada topik yang keempat, iaitu fenomena pantulan bunyi. Pantulan bunyi berlaku di sekeliling kita. Pantulan bunyi boleh digunakan oleh manusia dan juga haiwan dalam pelbagai cara. Yang pertama ialah gema. Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Sebagai contoh, seseorang yang menjerit di dalam gua akan mendengar suaranya bergema. Okay, 1, 2, 3. This is the gema 5 saat. Yang kedua, ultrasonik. Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan paus untuk membantu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Yang ketiga ialah sonar. Sonar ialah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Teknologi sonar digunakan oleh nelayan untuk mengenal pasti sama ada di sesebuah kawasan itu terdapat banyak ikan ataupun tidak. Sekarang kita pergi kepada topik yang kelima, iaitu bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Tidak semua bunyi itu menyenangkan telinga dan tidak semua bunyi itu menyakitkan telinga. Jadi dalam topik ini saya akan asingkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang menyakitkan. Bunyi yang berfaedah adalah seperti suara manusia. Ini adalah untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain. Contoh lain adalah seperti bunyi alat muzik. Bunyi alat muzik yang merdu adalah untuk menenangkan hati kita. Contoh yang lain adalah seperti bunyi deringan telefon untuk memberitahu kita bahawa ada panggilan yang masuk. Sekarang kita pergi kepada bunyi yang memudaratkan pula. Persekitaran yang bising akan menyebabkan kita sukar untuk berkomunikasi. Ini kerana telinga kita akan dibebani dengan bunyi-bunyi bising yang membuatkan kita hilang fokus dan konsentrasi. Selain itu, bunyi bising daripada kenderaan juga boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Dan juga, bunyi bising yang didengar secara kuat dan terlalu kerap akan menyebabkan masalah pendengaran. Bunyi bising yang kuat adalah seperti bunyi bising kenderaan, bunyi bising daripada pekerja pembinaan yang menggunakan mesin-mesin yang berat dan lain-lain lagi bunyi-bunyi bising.
Okey, ini ialah info tambahan. Kekuatan bunyi boleh diukur dengan unit desibel. Bunyi yang melebihi daripada 85 desibel akan menyebabkan kerosakan telinga. Kita pergi kepada topik yang keenam, iaitu mengurangkan pencemaran bunyi. Bunyi yang lebih kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya menjadi lebih senyap dan kurang jelas. Kita boleh mengurangkan pencemaran bunyi dengan cara-cara ini. Petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Penyerap bunyi seperti permaidani, langsir dan tingkap boleh mengurangkan bunyi bising daripada luar rumah. Kita juga boleh menutup pintu dan tingkap untuk menghalang bunyi daripada luar masuk ke dalam rumah kita. Dengan menanam lebih banyak pokok, kita dapat mengurangkan pencemaran bunyi di persekitaran. Jadi sampai sini saja pembelajaran kita dalam video kali ini. Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Stay at home, stay safe. Assalamualaikum.